Pesawat NATO telah dikerahkan untuk bertindak terhadap ancaman Rusia di sempadan Ukraine, dan insiden ini telah membunyikan amaran baharu di tengah-tengah peperangan. Insiden ini menjadi semakin hangat pada hari Isnin 27 April kerana ia melibatkan jet pejuang British, Eurofighter Typhoon, drone Rusia dan wilayah Ukraine. Dan kemungkinan sebenar berlakunya pertemuan secara langsung antara rejim Putin dan Pakatan Atlantik. Ia bukan sekadar satu lagi malam serangan. Ia adalah malam di mana perang terlalu hampir dengan sebuah negara NATO. Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mau melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata, dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah Anda lihat. Dengan standar credibility, Milson Alves. Situasi bermula pada awal pagi 25 April, apabila pasukan Rusia melancarkan gelombang baharu drone dan peluru berpandu terhadap Ukraine. Kawasan yang terjejas terletak berhampiran sungai Danube di kawasan Reni di selatan Ukraine, betul-betul bersebelahan Romania. Ini adalah kawasan sensitif kerana pelabuhan Ukraine di situ digunakan untuk mengekalkan laluan ekspor, sokongan logistik dan pergerakan ekonomi di tengah-tengah peperangan. Moskow tahu tentang perkara ini. Sebab itu, serangan ke atas kawasan ini bukan secara rawak. Ia memberi tekanan kepada Kiev dan pada masa yang sama memuji sejauh mana NATO sanggup melihat drone Rusia menghampiri sempadannya. Dalam situasi inilah, dua pesawat pejuang Eurofighter Typhoon dari tentera udara British berlepas dari Romania sebagai sebahagian daripada misi rondaan udara dipertingkatkan oleh NATO. Misi pesawat-pesawat ini adalah untuk melindungi ruang udara Romania selepas radar mengesan drone Rusia menghampiri sempadan. Menurut Reuters, serpihan daripada dua drone telah ditemui selepas serangan Rusia ke atas Ukraine, termasuk bahagian-bahagian di bandar Galaxia Romania dan di daerah Tulsia. Sebuah tiang elektrik dan sebuah bangunan kediaman telah rosak tanpa sebarang kematian dilaporkan, dan di sinilah kes ini menjadi sangat genting. Dalam laporan berita yang tersebar, tafsiran paling kuat adalah bahawa buat pertama kali sejak permulaan pencerobohan Rusia, jet pejuang NATO mula menyasarkan secara langsung sasaran Rusia yang berkaitan dengan perang di Ukraine. Maklumat utama dalam insiden itu ialah Typhoon telah mengesan kontak radar berhampiran Reni di wilayah Ukraine. Dan para juru terbang, mereka telah diberi kebenaran untuk menyerang drone sekiranya ancaman itu melintasi sempadan atau meletakkan Romania dalam bahaya. Perkara ini dianggap sebagai satu titik perubahan kerana ia meletakkan pesawat NATO dalam kedudukan untuk bertindak balas secara nyata terhadap jentera serangan Rusia. Hakikat bahawa jet pejuang telah diaktifkan, menjejak sasaran di radar dan menerima kebenaran untuk bertindak menunjukkan bahawa sempadan NATO telah memasuki tahap ketegangan yang berbeza. Perang itu tidak lagi jauh. Ia sudah menghampiri garisan pertahanan pakatan tersebut. Apabila Moskow melancarkan drone ke kawasan yang bersempadan dengan Romania, mereka sedar bahawa sebarang kesilapan laluan boleh mencetuskan krisis yang lebih besar. Sebuah drone boleh hilang kawalan, terhempas di kawasan awam, memusnahkan sebuah rumah atau mengenai kemudahan elektrik. Kali ini terdapat kerosakan harta benda di wilayah Romania. Lain kali, mungkin ada mangsa. Dan dalam kes itu, soalan yang timbul bukan lagi hanya apa yang Rusia lakukan terhadap Ukraine. Soalannya ialah, bagaimana NATO akan bertindak balas terhadap ancaman yang telah mengenai wilayahnya? Romania bertindak balas dengan tegas. Kementerian Pertahanan Romania mengecam tindakan Rusia dan menyatakan bahawa ia mewakili risiko kepada keselamatan serantau di Laut Hitam serta keselamatan kolektif NATO. Diplomasi Romania juga telah memanggil duta Rusia sebagai tanda protes. Ini menunjukkan bahawa Bukares tidak menganggap kejatuhan serpihan itu sebagai satu kemalangan perang yang biasa. Ia menganggapnya sebagai akibat langsung daripada tindakan tidak bertanggungjawab Rusia yang dilakukan terlalu dekat dengan sempadan yang dilindungi oleh Pakatan Atlantik. Serangan Rusia pada hari itu juga bukanlah sesuatu yang kecil. Ukraine memaklumkan bahawa Rusia telah melancarkan 619 drone dan 47 peluru berpandu sepanjang malam itu. Menurut tentera udara Ukraine, 580 drone dan 30 peluru berpandu telah berjaya ditembak jatuh. Sky News juga melaporkan bahawa serangan itu mengorbankan 10 orang dan lebih 30 lagi cedera. Manakala jet pejuang British telah dihantar untuk meronda di Romania sepanjang krisis itu. Jumlah ini menunjukkan bahawa Rusia sedang cuba menyesakkan pertahanan Ukraine dengan serangan besar-besaran. Ini bukan tindakan terpencil. Ia adalah tekanan berterusan terhadap bandar-bandar, pelabuhan, tenaga, kereta api dan infrastruktur penting. Logik Moskow adalah mudah, melancarkan begitu banyak drone dan peluru berpandu sehingga sebahagiannya berjaya melepasi.
Masalahnya ialah, apabila serangan seperti ini berlaku berhampiran Romania, setiap drone yang hilang menjadi risiko langsung kepada NATO. Wilayah Reni telah menjadi titik utama dalam ketegangan ini. Ia terletak di selatan Ukraina, berhampiran sungai Danube dan berhadapan dengan Romania. Bagi Kiev, kawasan ini penting kerana membantu mengekalkan laluan perdagangan dan logistik. Bagi Moskow, memusnahkan struktur ini adalah satu cara untuk menekan Ukraina dari segi ekonomi. Namun bagi NATO, serangan di situ membawa makna yang berbeza. Ia adalah Rusia bermain api, sangat dekat dengan sempadan negara sekutu, penerbangan oleh itu. Laman khusus penerbangan tentera melaporkan bahawa 2 Eurofighter Typhoon British telah digerakkan dari pangkalan udara Romania untuk memintas drone Rusia yang menghampiri ruang udara Romania. Laman web itu juga menyebut bahawa sebuah drone Rusia, sebahagian daripada kumpulan drone serangan, telah terhempas di Galaksia, memusnahkan sebuah bangunan tambahan dan tiang elektrik tanpa sebarang korban. Perbezaan antara memerhati dan bertindak balas semakin kecil. NATO sentiasa mengelak daripada terlibat secara langsung dalam peperangan di ruang udara Ukraina. Tetapi apabila drone Rusia menghampiri Romania, pakatan itu perlu menunjukkan bahawa sempadannya bukanlah kawasan terbuka. Itulah yang dilakukan oleh jet pejuang tersebut. Mereka naik ke udara untuk melindungi negara sekutu, mengekori ancaman tersebut dan bersedia untuk menembak jatuh drone jika keadaan memerlukan. Rusia sedang menimbulkan risiko kepada dirinya sendiri. Rusia menyerang Ukraina, terutamanya di kawasan berhampiran NATO. Moskow memaksa pakatan itu untuk bertindak balas dengan cara yang semakin ketara. Sebelum ini, reaksi Barat dapat dilihat melalui penghantaran senjata, wang, latihan, dan risikan. Sekarang, reaksi itu muncul dengan pesawat pejuang di udara, radar dihidupkan, dan julu terbang diberi kebenaran untuk bertindak. Ini bukan perkara kecil, ini petanda keadaan semakin memanas. Kejadian ini juga menguatkan kedudukan Ukraina. Kiev telah mengatakan bahawa perang hanya akan berhenti apabila Rusia memahami bahawa kos pencerobohan akan menjadi tinggi. Konflik ini bukan lagi hanya mengancam bandar-bandar Ukraina, ia juga mengancam kestabilan seluruh rantau Laut Hitam. The Guardian melaporkan bahawa dalam gelombang serangan yang sama, bandar-bandar seperti Dnipro, Odessa dan Kharkiv telah diserang, mengorbankan nyawa dan menyebabkan kecederaan. Kerajaan Ukraina menuduh Moskow menggunakan drone, peluru berpandu jelajah dan senjata balistik terhadap kawasan awam dan infrastruktur. Pengulangan serangan ini menunjukkan bahawa Rusia terus cuba mematahkan ketahanan Ukraina, bukan sahaja di medan ketenteraan tetapi juga dalam kehidupan seharian penduduk. Sementara itu, Romania terpaksa berdepan dengan amaran kepada penduduk. Penduduk yang tinggal berdekatan menerima amaran kecemasan. Pasukan telah dihantar untuk menyiasat serpihan dan kawasan telah diasingkan kerana risiko bahan letupan. Euronews melaporkan bahawa lebih daripada 200 orang telah dipindahkan sementara selepas sebuah drone terhempas di kawasan berpenduduk di Romania. Ini menunjukkan bahawa bahaya itu bukan sekadar kata-kata, ia telah menjadi kenyataan. NATO memberi satu isyarat yang diperhitungkan, tidak mengumumkan penyertaan dalam peperangan, tidak mengisytiharkan konfrontasi secara langsung, tetapi mereka juga tidak berdiam diri. Pesawat pejuang sudah pun ditempatkan, radar sudah pun berjaga-jaga. Peraturan penglibatan sudah membenarkan tindakan diambil sekiranya ada risiko. Inilah perkara yang menakutkan Moskow. Rusia boleh terus cuba melemahkan Ukraina dengan serangan pada waktu malam. Tetapi setiap operasi berhampiran sempadan Romania meningkatkan peluang untuk berdepan dengan pesawat NATO. Bukan kerana keputusan politik yang besar, tetapi kerana keperluan pertahanan. Jika sebuah drone Rusia melintasi sempadan dan mengancam orang awam, Romania tidak boleh sekadar membantah. Ia perlu melindungi penduduknya. Memaksa NATO untuk menunjukkan bahawa ia masih hidup dan mampu bertindak balas. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini. Dan pada akhirnya, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.